Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan pengajian memahami bahasa Al-Quran daripada tafsir Buya Hamka, Tafsir Hamka, iaitu surah Surah Mutaffifin ke? Muka surat 113, betul ke? Betul Maknanya tafsirannya kan? Itu kita cuma ceritakan tentang ayatnya saja. Baik, saya sambung muka surat 113, tajuknya nikmat di syurga, betul Baik. Kalla. Ini kita dah belajar itu ayat 18 Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Jadi kalla ini adalah di tempat lain dapat diertikan sebagai satu pengingkaran. Maknanya peringatan lah, kalau bahasa kita ni peringatan. Sama ada maknanya tidak begitu, bukan begitu, atau jangan sekali-kali, atau sekali-kali tidak tapi nak mudahnya, tapi pada ayat ini dapat kita ertikan sebagai ingatlah, dia kata, atau arahkanlah perhatian kepada hal ini. Maknanya Allah memberi kita supaya mengingat perkara ini, atau sebagai satu peringatan kepada kita. Jadi disebut kalla, dimaknanya ingatlah ya. Inna kitabal abrari lafi 'illiyin, iaitu sesungguhnya catatan orang-orang yang baik itu adalah di 'illiyin. Ya, maknanya apakah itu 'illiyin? Kat sini kata 'illiyin artinya amat tinggi dan mulia. Sebab itu disebut 'illiyin daripada perkataan Ali. Ali makna tinggi. Ali, aliyah Jadi 'illiyin di sini maknanya amat tinggi dan amat mulia. Maknanya kitab catatan orang yang baik-baik itu akan diletak di satu tempat yang sangat mulia lah kedudukan dia. Kemudian ayat 19-21 di situ dia sekalikan, sudahkah engkau tahu apakah 'illiyin itu? Ayat 20, iaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh mereka yang sangat dekat. Ya, yashhaduhul muqarrabun. Kalau ayat 21 kita boleh banding-bandingkan dengan ayat Quran dia di sebelah 112 tu. Di dalam 4 ayat ini dijelaskan bahawa amalan dan usaha dari orang-orang yang melakukan kebaikan pada masa hidupnya di dunia, dicatatkan amalannya, dipelihara baik, diletakkan di tempat yang tinggi dan mulia, dan yang menyaksikan, memerhatikan dan menjaganya adalah mereka yang muqarrabun. Muka surat sebelah ialah orang yang muqarrabun, iaitu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu para malaikat. Jadi biasanya bila disebut al-muqarrabun bermakna ia adalah golongan malaikat. Itu disebut sebagai sifat malaikat al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Dan boleh juga dikatakan bahawa yang menyaksikan akan kebajikan amalan orang yang berbuat baik itu hanyalah orang-orang yang dekat kepada Allah sahaja. Dan yang dekat kepada Allah itu bukan sahaja malaikat-malaikat yang berada di langit, bahkan sesama manusia pun ada yang dipandang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah juga ayat 10 dan 11, bahawa orang yang terdahulu berlumba-lumba mendahului di dalam berbuat amal baik, orang-orang itulah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan muqarrabun, yang demikian juga ada dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah menunjukkan jalan bahawasanya orang yang selalu menyediakan diri menyambut seruan Allah, maka dekatlah Allah kepadanya.
Ayat ini memberi ubat penawar bagi hati manusia yang baik, orang yang jujur, bahawa meskipun manusia kebanyakan tidak menghargai jasanya yang baik, namun malaikat dan manusia yang dekat kepada Allah sentiasa menjunjung tinggi dan menghargai jasa-jasa itu. Yakinlah, dia kata. Maknanya muqarrabun ni adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang ataupun malaikat. Ya, sama ada malaikat ataupun orang, ya. Jadi di situ kita dapat tahu bahawa muqarrabun ni dia sebenarnya berasal daripada perkataan qarib. Ini yang Ustaz sebut ni tak ada dalam ni lah. Ini Ustaz ulas sikit. Kalau muqarrabun ni berasal daripada perkataan qarib. Qarib maknanya dekat. Ya, qarib makna dekat. Sebab itu kita dalam bahasa kita selalu kita sebut kawan karib, sahabat karib, ya. Jadi karib itu sebenarnya makna dia adalah dekat. Dalam bahasa Arab dia eja qaf ra ya ba, qarib. Kita sebut karib lah, K-A-R-I-B, ya. Itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Kemudian sambungannya, sesungguhnya orang yang baik itu adalah dalam kenikmatan. Ayat 23, dari atas pelaminan-pelaminan mereka memandang. Ya. Araik, seperti dalam ayatnya yang asal, iaitu ayat 22 dan 23, innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Maksudnya adalah sesungguhnya orang yang baik-baik itu ada dalam kenikmatan dan alal araik. Araik ni dia sebut sebagai pelamin-pelamin. Mereka memandang. Jadi araik diartikan sebagai kita ertikan sebagai pelaminan-pelaminan. Kita sebut pelamin lah. Iaitu tempat duduk tertinggi yang diduduki oleh orang yang amat dimuliakan, sebagaimana kita sediakan buat duduk bersanding di antara dua orang pengantin lelaki dan perempuan, atau sebagai mahligai atau singgasana atau tahta tempat raja bersemayam. Dihiasi tempat duduk itu dengan pelbagai ragam hiasan, maka duduklah orang-orang yang telah beramal baik selama di dunia di atas pelaminan-pelaminan atau mahligai atau singgasana mulia. Mereka memandang indahnya alam syurga di sekelilingnya. Jadi diberi gambaran bahawa orang-orang yang melakukan kebaikan tadi, al-abrar tadi itu, ya, adalah orang yang akan duduk berehat di atas pelaminan-pelaminan yang berhias indah. Sebenarnya kalau dalam bahasa sekarang, ya, kalau kita dalam bahasa Melayu kita lah, dalam bahasa moden ni, araik ni sebenarnya makna dia adalah sofa. Tempat duduk kita di rumah kan, kita ada sofa di rumah tu. Jadi itu tempat kita berehat di ruang tamu ataupun kita punya perabot. Itu dalam bahasa Arab disebut araik, ya, araik. Tapi araik ni adalah kata jamak untuk banyak, ya. Kalau satu sahaja, arikah dia panggil. Arikah, arikatun, ataupun arikah, ya. Kataan tu memang ada. Saya tengok dalam buku budak sekolah rendah pun belajar lagi kataan tu, arikatun. Tapi kalau sekarang kita terjemah seperti mana Ustaz sebut tadi, bahasa modernnya sekarang lebih kepada sofa. Ya, sofa di perabot di rumah kita lah. Jadi begitu. Walaupun dalam Quran memang banyak diterjemahkan pelamin ataupun singgasana untuk orang yang istimewa, yang digambarkan sebagai seolah-olah seperti pengantin lah, duduk di atas pelamin yang dihias indah. So, tentu ia adalah satu keadaan yang sangat lebih hebat, jauh lebih hebat daripada apa yang kita nampak. Mungkin macam mana cantik pun pelamin itu tetap di dunia akan dicabut semula pelamin-pelamin itu daripada dewan, tempat kita pergi kenduri itu. Tapi kalau dalam syurga, pelamin-pelamin itu tidak akan dicabut dan dia kekal selama-lamanya untuk tempat berehat bersemayamnya orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebab orang kebaikan ni saya dah sebut pada kuliah yang dulu, yang disebut sebagai al-abrar, juga adalah kata jamak yang berasal daripada perkataan apa? Itu saya dah terang dah. Apa asal al-abrar tu? Untuk seorang apa? Al-abrar kan orang-orang yang baik dikatakan. Apa seorang dia? Yang saya cakap ada seorang nama menteri dulu yang itu. Ingat tak? Al-bar. Tu kena bagi clue tu, dia boleh ingat lagi sebulan lepas.
Al-Bar kan. Alhamdulillah. Maknanya gelaran tu biasa diberi kepada orang yang berketurunan Said lah kan. Said Sharifah dia ada Al-Bar lah, Al-Sagof lah, Al-Idrisi lah, macam-macam Al lah. Jadi itu semua adalah gelaran lah. Jadi tapi kalau ikut mana memang betul lah Al-Bar tu maknanya orang yang baik. Tapi bila Abrar maknanya ramai lah. Orang-orang yang baik. Dia ramai. Dia ramai. Baik. Ayat 24, engkau dapat mengenal pada wajah-wajah mereka itu sinar dan nikmat. Maka membayangkanlah pada wajah mereka sensasi kebahagiaan, ni bahasa Indonesia lah ni dan kegembiraan yang mereka rasakan. Maknanya kebahagiaan, keceriaan tersebab usaha-usaha mereka sendiri dikala hidup di dunia. Sedangkan di dunia ini sahaja kita gembira tatkala melihat wajah manusia berseri-seri kerana kegembiraan jiwa, kerana tidak merasa pernah berbuat jahat kepada sesama manusia, apatah lagi saat di akhirat kelak. Maknanya dia bagi tahu kat sini secara mudahnya lah. Maknanya kalau di akhirat nanti orang yang mendapat nikmat daripada Allah ini akan bersinar wajahnya, berseri-seri wajah mereka itu, seperti mana yang disebut sebagai ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im itu. Maknanya wajah mereka berseri. Sebab apa berseri? Sebab nikmat-nikmat yang mereka dapat. Dan digambarkan juga seperti di dunia lah. Kalau kita melakukan kebaikan sama orang, tak ada melakukan perkara yang buat orang sakit hati ke, ataupun menyakitkan hati orang atau menyusahkan orang. Jadi kalau kita dalam hati kita ni sentiasa ada benda yang negatif, dia akan nampak pada perwatakan kita ataupun wajah kita. Mungkin wajah kita tu orang boleh agak ini macam ada masalah je orang ni kan. Walaupun mungkin agakkan orang tu ada yang betul, ada yang tak betul. Kadang memang dah muka kita macam ni, memang sebenarnya ceria je, tapi macam sedih je macam kan. Tapi rasanya kalau kita sentiasa berfikiran baik, mesti orang boleh tengok. Mesti orang boleh tengok wajah kita macam mana. Kan macam wajah ayah bonda di sinilah. Baik-baik semuanya alhamdulillah. Maknanya begitulah. Kalau orang yang selalu buat jahat kita boleh tahu kan. Ataupun dia melaga-lagakan orang ke, selalu jadi batu api ke, kita boleh tahu. Benda ni banyak berlaku di mana-mana kadang pengalaman masing-masing. Ustaz sendiri pun macam tu ada pengalaman berdepan dengan macam-macam orang lah. Bukan kaum baik kita, tapi kadang-kadang kita boleh nampak reaksi orang, sama ada di tempat kerja ke ataupun di dalam masyarakat ke, macam-macam lah manusia ni. Macam 2 hari lepas tu Ustaz adalah ceramah satu tempat lah, tak nak sebut dekat mana. Lepas tu saya biasanya ialah kalau kita dalam ceramah ni jarang saya nak buka soal jawab. Sepanjang saya ceramah sini kan jarang ada soal jawab, kecuali kalau ada nak tanya saya sekali, okey. Kalau macam biasa bonda tanya, okey lah sebab bahasa Arab berkaitan dengan saya okey. Kalau nak jawab berkaitan bahasa Arab, okey. Tapi jangan tanya benda luar bidang saya. Itu saya tak berapa suka. Tapi kalau tanya berkaitan, alhamdulillah. InsyaAllah saya boleh jawab, insyaAllah. Ada satu tempat tu, saya ceramah 2 hari lepas. Dia tanya kat saya ada baca, dia seorang jemaah lelaki lah. Saya rasa dia macam ada masalah mental juga tu. Soalan dia pelik. Saya ada baca, tapi tak tahu tu dia baca kat mana. Kiamat akan berlaku 17 tahun lagi, dia kata. Aduh, saya dah 10 tahun ceramah, saya tak pernah dengar pula kiamat ni kita boleh spesifikkan bila masa berlaku. Kan? Dia boleh spesifik sebut tu. 17 tahun lalu, saya pun terkejut. Saya kata, alamak. Saya cakap dah, saya tak mau jawab kalau soalan tak ada kaitan dengan bidang saya kata. Tapi sepanjang saya tahu, hanya Allah saja yang tahu bila berlaku kiamat ni. Kan? Kalau contohlah, kalau Tuhan kata kiamat tu berlaku 17 tahun lagi, kalau saya kata besok macam mana? Saya pandai menjawab tu. Kan? Nak balas balik apa syaitan yang dah hasut dia ke apa benda kan? Lepas tu lepas habis-habis tu dia buat saya macam ni. Saya ketawa kelakar. Tapi itulah bila kadang-kadang rupa-rupanya orang yang sama juga bertanya dengan, adalah ustaz-ustaz, ada profesor-profesor datang ke tempat itu juga sampai nak jadi bergaduh dengan dia. Macam saya tu dia tak berani duk bergaduh dengan saya. Sebab saya jawab tu dia katanya tergamam kot. Ada sampai profesor pun macam dia nak bergaduh dengan profesor, macam tak ada adab lah kan. Maknanya kita kalau nak bertanya boleh, tapi tanya tu dengan penuh iyalah
Dan soalan tu biarlah soalan yang logik ataupun kena dengan bidang orang tersebut. Janganlah tanya benda pelik-pelik kan. Lepas tu soal dia, saya cakap dengan dia, satu soalan saja tahu, jangan tanya banyak. Dia kata, saya ada 3 soalan Ustaz. Allahu Akbar. Kan? Tapi kalau soalan tu logik, insyaAllah saya cubalah jawab. Saya bukan mufti, saya kata. Tapi pelik-pelik lah soalan dia. Memang pelik-pelik. Saya pun cakap dengan AJK, tolonglah tegur orang ni, tak boleh macam tu. Sebab kadang-kadang bila kita bertanya, kalau bukan bidang orang tu, takut mengaibkan, saya kata. Sebab kita pun bukan manusia yang sempurna, ustaz-ustaz pun ustaz nama, kalau tak jadi mufti dah saya. Jadi kita sama-sama lah kan. Kalau tanya bidang, okey. Kalau saya bahasa Arab, okey, tanya bahasa Arab, okey. Tak ada masalah. Kalau ustaz tentang akidah, tanya pasal akidah. Kalau ustaz tu tentang fiqh, tanya tentang fiqh. Okey je. Tak ada masalah. Saya tidak melarang untuk bertanya. Saya memang tidak melarang untuk bertanya. Tapi biarlah sesuai. Dan soalan tu janganlah nampak sangat macam kita tu terencak akal. Kelakar pun ada. Aduh. Tapi memang AJK memang banyak yang rasa bersalah lah bila orang itu bertanya soalan-soalan pelik. Rupanya bukan saya je kena, orang lain pun kena juga. Itulah dia. Jadi, okey, sambung ya. Ayat 25, mereka diberi minum dengan minuman terpilih lagi termaterai. Termaterai ya. Minuman pilihan yang sumbat botolnya, sumbat botol dia kata. Yang sumbat botolnya dia tertutup lah. Macam kita kan kalau air mineral ni, kan? Yang ni sebab dia bertutup kan. Kalau kita ingat zaman-zaman dulu dia tak adalah macam ni kan. Zaman dulu dia sumbat dengan kan penutup kan. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai yang disumbat botolnya tu. Sebab dalam ayat Quran disebut yusqauna mir rahiqim makhtum. Makhtum tu maknanya yang tertutup rapat. Itu yang disebut termeterai tu. Termeterai ni maknanya yang betul-betul tertutup rapat lah. Yalah kalau macam mineral water ni pun dikira seal kan. Kalau bahasa kita, bahasa mudah dia, bahasa orang putih kata seal lah kan. Sebab dia ketat kan. Bila nak buka tu baru kita akan pulas kuat-kuat, dia akan terbuka lah. Bermakna air ni belum diminum. Begitu juga seperti mana yang disebut dalam minuman syurga ini, yang disebut sebagai minuman terpilih lagi termeterai ini adalah kalau disebut di sini sebagai telah dimeterai lebih dahulu sebagai tanda bahawa dia benar-benar asli. Original dia tulis tu, asli original sama lah kan. Belum pernah disentuh oleh tangan sesiapa pun sebelum. Itu saya cakap. Kalau macam botol ni, kalau dah terbuka, dia senang nak buka. Yang ni belum buka ni, nampak? Ustaz nak buka pun kena pulas. Jadi kalau dia dah buka macam ni, senang kita nak buka kan. Jadi maknanya air tu memang betul-betul terjaga rapi lah. Terpelihara rapi dan tak pernah ada sesiapa pun yang mengusiknya ataupun yang menyentuhnya. Materai ini dimaksudkan sebagai cap atau disebut stempel di sini, stamp lah maknanya yang seal lah kan. Ia adalah petanda dari barang yang terjaga mutunya dan itulah minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat penduduk syurga. Itu dia. Jadi bermakna minuman itu memang betul-betul yang disediakan istimewa untuk ahli syurga saja. Ya. Dan dia asli, dan ada juga yang menyatakan bahawa air yang diminum ini adalah arak, arak yang asli ya, arak yang tidak memabukkan. Bukan arak yang macam beli dekat kedai-kedai ni. Yang dia ada di dunia ini adalah arak yang memabukkan. Yang tidak boleh, haram kita sebagai orang Islam untuk minum arak itu. Ya, kerana ia adalah perahan ataupun yang diperam ya, sehingga menimbulkan ataupun bentuk aslinya sudah berubah. Sudah berubah daripada yang asal, iaitu mungkin buah-buahan dan sebagainya, tapi apabila diperam dan sebagainya itu dan sudah menjadi sesuatu yang berbeza. Itu yang menyebabkan dia jadi mabuk. Baik, jadi ini berbeza, dalam syurga berbeza sudah tentu. Meterainya itu adalah kasturi. Ini yang disebut dalam ayat yang kita sebut hari itu, khitamuhu misk. Ya, misk itu dalam bahasa Arab, miskun maknanya adalah kasturi. Ya, kasturi adalah lambang keharuman dan kasturi tergantung pada pinggang kijang atau rusa di hutan. Pada musang terdapat juga jebat yang baunya pun harum. Jebat ni apa pula ya? Ustaz pula tak kerti pula jebat ni apa. Hang jebat tahulah. Jebat dan kasturi dikenal harumnya
dan sukar mendapatnya. Inilah yang dilambangkan sebagai keharuman dan wangian syurga. Sedang sumbat dan meterai penyumbat botolnya sahaja harum, terbuat dari kasturi, apatah lagi isinya. Jebat apa tu jebat? Ada tuan-tuan puan tahu tak? Wallahu alam Ibu tahu tak jebat tu apa? Tak tahu Wallahu alam. Saya pun tak arif bahasa Indonesia ni, tapi kalau kasturi kita tahu. Kasturi ni biasa limau kasturi yang kita fahamkan, betul tak? Wallahu alam. Kalau jebat ni nanti kita check lah jebat tu apa. Ya? Yeah? Oh, jebat tu bau. Oh, baik. Okey, baik. Minta maaf lah, saya tak pernah masuk hutan. Saya pun tak tahu. Tapi kasturi tu kita maklum lah. Saya ada baca dalam tafsir yang lain juga, tapi tidaklah sedetail macam Buya Hamka almarhum ni tuliskan. Mungkin ialah sebab dia menggunakan bahasa Indonesia di sini. Tapi memang yang hanya disebut dalam tafsir hanyalah kasturi lah. Limau kasturi, sebab dia sebut misk. Misk itu dalam bahasa Arab memang maknanya kasturi lah. Dia tidak ada makna yang lain lah makna yang lain. Tapi okey lah ni, kalau kita faham jebat tu apa, tak ada masalah lah. Ya, seperti mana saya sebut, saya tahu hang jebat saja. Yang lain tu wallahu alam ya. Tu dia kata bukan semua saya tahu kan. Terutama kalau bahasa-bahasa ni lah kan, bahasa Indonesia ke apa ya. Baik. Tapi secara umumnya kita boleh faham lah apa yang dimaksudkan oleh almarhum Buya Hamka ini kan. Dia tulis tafsir ini hebat. Dia tulis ketika dia berada dalam penjara. Dalam penjara kan. Maknanya kalau ikutkan penjara ni satu tempat yang cukup menyeksa lah kan. Tapi Buya Hamka mengambil masa dalam penjara untuk menulis tafsir Al-Quran. Dan dia masuk penjara bukan sebab jenayah pun. Dia masuk penjara sebab pemimpin pada ketika itu tidak suka dia menegur pemimpin tentang kesilapan-kesilapan atau kekhilafan pemimpin terhadap terutama yang berkaitan dengan agama. Jadi mereka tidak puas hati dengan itu, maka Buya Hamka ini ditangkap dan dimasuk ke dalam penjara. Bukan sebab dia melakukan rasuah ke penyelewengan ke jenayah apa ke, tak ada pun. Ya, itu pada masa itulah. Baik. Dan pada hari yang demikian itu, biarlah berlumba-lumba orang yang hendak berlumba. Ini ayat 26. Yang mana dalam ayatnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ustaz dah sebut hari itu tentang berlumba ini, maknanya al-mutanafisun, maknanya artinya bahawasanya Allah menganjurkan berlumbalah mengejar kedudukan yang mulia, tiada taranya di akhirat, mahliga yang tinggi, minuman asli termeterai kasturi, dan di hadapan mata terbentang alam syurga yang penuh nikmat yang tiada putusnya. Maknanya nikmat tu berterusan dan tidak putus ya. Janganlah berlumba berebut pangkat dengan tindak menindak, tanduk menanduk, tindih menindih di dunia ini. Maknanya menindas orang lain lah tu. Sehingga kadang-kadang untuk mencapai satu martabat, orang tidak keberatan mengorbankan saudaranya yang lain. Itu dia. Maknanya menindas orang lain kerana semata-mata untuk mendapat habuan dunia. Ada tak orang yang sanggup mengorbankan saudaranya sendiri, ya, ataupun kawan baiknya sendiri, ataupun sahabatnya sendiri kerana semata-mata untuk mendapat sesuatu yang lebih baik ataupun yang dinampaknya habuan di dunia inilah. Sebab itu disebutkan berlumba-lumba lah untuk mengejar. Maknanya kita boleh dua maksud di sini, nak berlumba-lumba mengejar nikmat syurga tu, maknanya nak tak nak kalau kita berlumba mengejar nikmat syurga, bermakna berlumba jugalah kita melakukan kebaikan, betul tak? Sebab dengan melakukan kebaikan barulah kita boleh masuk ke dalam syurga. Kan, kalau kita mengejar nikmat saja tapi amalnya tidak dibuat, macam mana kan? Jadi itu yang kena selarilah, maknanya kita mengejar, berlumba-lumba melakukan kebaikan kerana kita, sebab apa? Tujuan dia untuk berlumba-lumba juga untuk mendapat kemuliaan dan keistimewaan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan campurannya adalah air yang menurun, yang disebut wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran dia adalah air yang menurun. Disebut tasnim adalah air yang menurun dari tebing yang tinggi laksana serasah atau air memancur yang amat indah terjun ke bumi, dingin dan sejuk. Macam air terjun macam itulah.
ya, daripada atas ke bawah. Tapi ada juga yang menyebut tasnim sebagai air mata air. Air mata air, ya, yang selalu kita nampaklah air mata air. Yang iaitu yang penerangan dia ayat 28 tu kan, iaitu mata air yang minum daripadanya mereka yang dihampirkan. Ini sama juga dengan ayat yang kita sebut pada awal tadi, iaitu muqarrabun. Golongan muqarrabun. Yang 21 tadi muqarrabun difokuskan, ditumpukan kepada para malaikat. Tapi yang 28 ini yang dikatakan orang-orang yang mereka yang dihampirkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikata seperti disebut pada ayat 21 tadi, orang yang dihampirkan di sini bukan hanya malaikat, melainkan makhluk-makhluk Allah yang memang sengaja sejak semula telah menghampirkan diri kepadanya. Dan kedatangannya menghampirkan diri itu disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, marilah kemari, inilah tempatmu di dekatku. Ya. Ini maknanya seolah-olah Allah menyeru mereka, ya, untuk datang ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya golongan yang hampir ini selain daripada para malaikat adalah manusia, ya, ataupun orang yang sentiasa menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu istimewanya maksud perkataan al-muqarrabun. Okey, ayat itu dia berkaitan dengan doa kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kerana orang yang sentiasa memohon kepada Allah, minta pada Allah adalah selalu kena minta sebab apa? Allah kata fa inni qarib. Sungguhnya Allah itu dekat. Allah kata. Maknanya Allah SWT ni sentiasa dekat dengan kita lah sebenarnya, sebab kita sentiasa berdoa pada Allah kan. Allahumma inna nas'aluka. Ya, walaupun kita kata Allah itu berada di arash, tapi bila kita sentiasa berdoa, terutama kalau kita pada waktu malam kan, kita bertahajud dan sebagainya, maka itulah waktu yang paling dekat kita dengan Allah. Walaupun kita berada di muka bumi ni kan. Sebab itu kita seboleh-bolehnya tahajud tu kita jangan tinggal lah. Seboleh-bolehnya, insyaAllah. Sebab kalau kita bangun awal kan, sebab subuh pun sekarang awal, kita bangun pukul 4 lebih pun dah terbangun, kadang-kadang dah tak boleh tidur kan. Jadi kita ambil wudu, kita solat, mengaji ke apa ke. Jadi itulah tempoh yang paling dekat dengan Allah SWT. Jadi Allah dekat dengan kita maknanya. Jadi kita ambil masa peluang. Kalau Nabi SAW, dia kalau tahajud tu bagi para Nabi ataupun Nabi SAW adalah wajib. Wajib ya. Tahajud tu wajib bagi Nabi, bagi Rasulullah. Tapi bagi kita, dia sunat saja. Tapi sunat-sunat yang sangat dituntut lah. Sebab tu kalau nasib baiklah kita ni sunat. Kalau wajib macam mana kan? Kan? Kadang subuh pun lambat kan? Itu kalau kita dewasa tak ada masalah lah. Kalau orang budak-budak kan, nak lihat nak bangun subuh. Macam mana kita nak suruh anak kita tahajud, ya, cucu kita tahajud kalau subuhnya pun dah jadi subuh gajah. Tahu subuh gajah? Subuh gajah ke subuh dinosaur tak tahulah. Kan? Nasib baiklah tahajud tu tak wajib. Tapi kalau kita mampu buat, Masya Allah, itu lagi hebat lah. Saya yakin yang benda tentang puan kita, orang dah dewasa, orang tua ni, insyaAllah kita faham. Macam mana kita nak terapkan pada anak-anak kita, anak-anak muda kita, supaya bukan hanya kita menunaikan yang wajib saja, tapi yang sunat itu, tahajudnya, solat sunat qabliyah subuhnya, solat duhanya tu, kurangnya solat sunat yang 3 ni selain daripada qabliyah, ba'diyah dan sebagainya tu. Tapi yang 3 sunat ni memang kita kena pegang betul-betul lah. Sebab fadilat dia sangat besar. Tahajud, qabliyah subuh dan duha. 3 ni. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang berjaya kan, terutama macam, yalah kalau budak-budak yang nak periksa tak lama lagi nak SPM dah apa, termasuk anak saya jugalah SPM juga tahun ni yang nombor 2 tu. Lelaki. Jadi maknanya kita selalu pesan dia. Ingatkan dia, jangan ingat nak berjaya ni, jangan ingat baca buku je, tuition je. Betul lah tu, kalau tak baca buku susah juga. Solat buku tak baca pun salah juga kan. Jadi kita boleh pesan lah dengan anak cucu kita tu,
Mana yang nak periksa tu, cubalah, buatlah kalau boleh, lagi kerap ni, lagi dah hujung-hujung tahun dah nak SPM dah ni, ataupun yang nak periksa-periksa universiti ke mana-mana pun, ataupun yang nak menunggu kerja ke, nak interview ke apa ke, jangan tinggal lah. Solat tahajud jangan tinggal, solat duha jangan tinggal. Itu benda-benda itu yang menguatkan dia punya rohani dia, spiritual dia punya rohani tu nak bagi kuat. Ya, bukan hanya kita nak kuat dari segi membaca buku sahaja, contoh untuk periksa lah kan. Jadi benda-benda itu yang mustahak yang kita sebut tadi kan, pasal dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat mustahak. Baik, sambung Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhaku. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang ajramu, derhaka itu, ajramu daripada perkataan jarimah. Kalau zaman sekarang kita sebut jarimah, ini kriminal, apa, jenayah. Jenayah kalau jarimah. Ya, jarimah tu jenayah lah. Tapi dekat sini disebut orang yang derhaka, boleh, tak ada masalah. Sebab dia perkataan tu memang negatif pun kan. Kanu adalah minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhhakun, mereka mentertawakan. Jadi maknanya sesungguhnya orang-orang yang derhaka itu, kalau kat sini Buya Hamka tulis, adalah mereka mentertawakan orang beriman. Maksudnya apa? Maksud ketika dia di dunia dulu, maksud sekarang ni cerita akhirat kan. Ni nak ceritanya, sesungguhnya orang-orang yang derhaka itu, iaitu orang-orang kafir musyrikin itu, ya, dahulunya mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Kenapa? Kita pun tahu kan, ketika Nabi mula berdakwah di awal kan, sahabat pun belum ramai. Bila Nabi berdakwah, sahabat-sahabat pun mengaku beriman, mereka solat, mereka apa. Jadi orang-orang kafir ni tengok orang beriman, mereka ketawa tengok. Apa ni? Pengikut Muhammad buat macam ni, macam ni, macam ni. Dia ketawa. Hi, hi, hu. Dia ketawa. Sebab apa? Apa yang mereka ketawa tu sebab apa? Sebab mereka tengok orang-orang ni melakukan sesuatu yang pelik. Sebab tak sama macam ajaran nenek moyang mereka zaman jahiliah kan. Dia sembah berhala, sembah apa semua. Tapi bila Nabi SAW bawa agama yang baru, menyembah Allah SWT, mengesakan Allah, tidak menyembah berhala, mereka sepelik. Jadi mereka ketawa kan orang beriman. Sebab itu perkataan yadhhaku ni sampai sekarang pakai. Memang sampai sekarang kalau kita nak tahu perkataan bahasa Arab, ketawa memang inilah perkataannya. Yadhhak. Yadhhak memang ketawa. Memang maknanya sama. Memang sampai sekarang perkataan ni guna dalam bahasa Arab. Ya, dalam buku-buku pelajaran. Kemudian ayat berikutnya 30. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza, dan apabila marru, mereka lalu lintas, dia kata. Mereka lalu lintas bihim, di hadapan mereka itu. Maknanya siapa mereka pertama, siapa mereka kedua? Ialah orang yang beriman tu, mereka lalu di depan orang-orang kafir. Apa yang dia orang buat? Orang kafir buat apa? Mereka pun berkedip-kedipan mata. Yataghamazun. Macam mana kalau kita, kalau orang sekarang kata pandang selek kan? Kita pandang selek kat orang tu, cuba tengok orang tu. Kan? Saya siap berlakon lagi. Kalau tak percaya, tengok saya berlakon. Kan kalau kita, iyalah, maksudnya bukanlah kita, tapi sebagai manusia yang, ya, segelintir orang, bila dia tak puas hati dengan orang ke, ataupun dia tengok orang ni macam, inilah orang yang buat hal dengan aku ni. Jadi kan, dia pun tunjuk-tunjuk macam tu kan. Kau tengok tu budak yang lalu. Itulah dia budak yang buat aku tu. Contohnya kan. Macam tu kan. Itu yang dimaksudkan yataghamazun. Dia punya bahasa Arab pun perkataan dia berat ayat dia kan. Berat perkataan yataghamazun. Dia mukjizat Al-Quran ni, bila perkataan, macam selalu saya cerita lah sebelum ni pun, kalau perkataan tu negatif, dia punya sebutan tu agak berat kan. Mencabar, keras dia, betul. Keras sebutannya. Yataghamazun. Nampak?
Dia tak macam tadi yang kita kalau kita buat banding tadi. Falyatanafasil mutanafisun. Masya-Allah. Kan? Berlumba-lumbalah orang yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kita pun boleh rasa kadang berembang dalam rumah kita. Bila kita dengar tu, oh masya-Allah, ayat Quran ni kalau bahasanya maknanya bagus, jadi bunyinya pun agak mudah. Sebutannya agak lembut. Ya. Tapi kalau macam ni, yataghamazun. Nampak tu? Oh, itu negatif tu. Negatif dia punya maksud. Itulah dia, kita dapat tahu macam itulah ya, dia punya perbandingan dari segi mukjizat Al-Quran ini. Kalau dari segi bahasa lah, saya pun lupa nak cerita bahasa tadi. Sebab tadi kita banyak dalam bahasa Melayu. Yang macam ayat Quran ni tadi, macam perkataan ajramu, ayat 29 tadi ya. Ajramu, kanu, amanu. Ini kalau dalam bahasa Arab, kita panggil fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja telah berlaku. Kalau orang putih kata past tense lah. Past tense lah. Maknanya benda dah lepas. Dia ajramu, kanu, amanu. Ya, kalau kita tengok dalam ayat tu, semua perkataan itu berakhir dengan waw alif. Waw alif tu sebab dia ramai lah. Dia jamak. Maknanya orang yang menghina orang Islam ni, yang mentertawakan orang beriman ni bukan seorang dua tau. Ramai orang musyrikin pada ketika itu. Ya. Jadi maknanya waw alif. Itu memang tanda dia fi'il madhi dia panggil, atau kata kerja telah berlaku ya. Masanya telah berlalu. Orang putih kata past time macam Ustaz sebut tadi lah. Begitu juga marru wa idza marru bihim. Itu pun sama. Marru itu pun fi'il madhi, kata kerja telah berlaku. Manakala perkataan seperti yadhakun pada ayat 29 itu mentertawakan, mereka mentertawakan, dan juga yataghamazun, kalau kita dengar dia punya ejaan itu ada ya, kemudian ada waw nun dekat belakang. Ini kita tak panggil fi'il madhi. Yang ini kita panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', mim dad alif ra ain, mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ni kata kerja sedang berlaku. Tadi telah berlaku, sudah berlaku, past tense kan? Tapi yang ini yadhakun dengan yataghamazun ni sedang berlaku. Maksudnya apa? Dulu tu, masa zaman jahiliyah, zaman musyrikin tu, ketika itu dia sedang mentertawakan orang beriman. Jadi dia macam adanya madhi, adanya mudhari', adanya kejap telah berlaku, kejap sedang. Maknanya masa peristiwa itu berlaku, ketika itu mereka sedang mengerdik-ngerdikkan mata mereka atau menggerak-gerakkan mata mereka sebagai tanda mereka menghina orang-orang yang beriman. Ya. Baik, kemudian ayat 31, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idzan qalabu, dan apabila mereka kembali kepada ahli mereka, ahli mereka ni apa? Apa nak ahli mereka? Keluarga mereka. Keluarga mereka. Maknanya bila mereka balik kepada keluarga mereka, apa yang mereka buat? Inqalabu fakihin. Mereka pun kembali dalam keadaan berolok-olok. Apa maksud berolok-olok ni? Kembali dalam keadaan gembira, ketawa. Dia ketawa cerita, dia balik dia cerita kat family dia. Dia kata, tadi kita seronok kerjakan pengikut Muhammad ni tadi. Dekat apa tu, kat situ ke kat sini dia ceritalah. Kat mana dia buat. Jadi dia, bila dia dah kenakan, dia dah hina orang tu, dia dah seksa orang beriman, bila balik dia cerita kat family dia. Oh tadi kan kita memang puas hati dapat lanyak ini, dapat lanyak itu. Dia cerita, lepas tu dia ketawa-ketawa. Dia ketawa-ketawa. Itu sebenarnya makna fakihin ni. Dia rasa seronok sebab dapat menghina orang-orang yang beriman. Itu makna fakihin di sini. Ya. Kemudian ayat 32, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat mereka itu, mereka melihat mereka itu maknanya orang kafir melihat orang beriman, mereka kata apa? Qalu inna haula'i ladallun. Mereka berkata, sesungguhnya haula'i, mereka itu siapa? Orang beriman. Ladallun. Mereka kata orang beriman tu orang-orang yang sesat.
Tak perkataan tu. Lebih kurang macam waladhdallin kan? Yang ni dhalun. Tapi dia ya dengan waw beza tu sebab dari segi tata bahasa lah. Dari segi tata bahasa dari segi nahu dia ya, berbeza. Jadi orang kafir ni dia tuduh orang beriman tu sesat, dia kata. Siapa yang sesat sebenarnya ni kan? Orang kafir tu dia kata, tengok tu pengikut Muhammad dia sesat. Dia tak ikut macam agama nenek moyang kita yang dulu, dia kata kan. Jadi dia tuduh orang sesat pula. Sikit lagi boleh tak saya sambung sikit, okey? Okey sebab azan awal sangat kan. Kejap sikit. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Dia kata wa ma ursilu, padahal tidaklah mereka itu diutuskan kepada mereka, mana mereka itu orang kafir itu tidaklah pernah diutuskan kepada orang beriman itu, alaihim kepada mereka, hafizin, untuk menjadi pemelihara. Maksudnya apa? Allah tak pernah suruh pun orang beriman, Allah tak pernah suruh pun orang kafir tu jadi penyebuk. Istilahnya penyebuk lah. Kan, sibuk je nak cakap orang sesat lah, orang itulah, inilah, kau lah yang sesat. Maksudnya begitulah soalannya. Saya mudahkan bahasa ni. Sebab kita nak faham 3 bahasa ni, bahasa Arab, bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Jadi bahasa kita mudah macam tu lah. Allah kata kau ni menyebuk je lah. Yang kau pergi sibuk nak tentukan orang ni, orang beriman ni sesat lah, apalah kan. Itu Allah nak bagi tahunya orang kafir ini sebenarnya mereka tidak pernah disuruh pun oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pemelihara ataupun nak cek orang ni sesat ke tak sesat. Ayat 34. Sekali lagi sebab ada 3 saja ayat. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Ini ketika hari kiamat berlaku. Apa yang berlaku? Falyawma, dia kata. Maka pada hari ini alladzina amanu, mereka yang beriman itu, minal kuffar, terhadap orang-orang kafir, yadhhakun. Terbalik. Tadi mula-mula masa dekat dunia orang kafir ketawakan orang beriman. Sekarang bila hari akhirat berlaku, kan, masuk syurga, kita orang beriman kita akan ketawakan Abu Lahab, Abu Jahal dan konco-konconya itu. Kan, kita akan ketawakan dia orang. Nampak dia punya timbal balik kan, balasan dia. Orang kafir ni dia hina orang Islam masa di dunia, tapi di akhirat besok kita pula yang akan menghina mereka dengan mentertawakan mereka. Dan ayat 35 ni sama macam ayat yang kita belajar 23 tadi. Alal araiki yanzurun. Ingat tadi kita belajar pelamin-pelamin tadi tu kan? Kalau tadi ayat 23 dia kata mereka melihat nikmat dalam syurga kan, sambil-sambil baring-baring di atas pelamin atau berehat-rehat di pelamin dalam syurga, mereka melihat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat. Kali ini ayat sama, sebiji sama, 23 dengan 35. Tapi ini apa maksud? Dan mereka juga duduk juga di atas pelamin-pelamin itu sambil memandang-mandang. Memandang apa? Bukan tadi dah pandang nikmat, sekarang pandang pula orang-orang kafir yang sedang disiksa. Maknanya kalau dalam syurga tu, dia boleh tengok nikmat dan juga dia boleh tengok YouTube. Dia boleh tengok live orang kafir itu disiksa. Sebelah sini tengok nikmat, sebelah sini tengok azab depan mata. Dalam syurga tu boleh tengok. Macam mana aku tak tahu tu saya cakap tadi. Macam YouTube ke, kita tengok live ke, macam mana, macam FB live ni ke, kan? Wallahualam macam mana. Tapi maknanya dalam syurga tu boleh tengok dua-dua. Nikmat pun boleh tengok, azab tu pun boleh tengok. Dahsyat kan? Dan ayat terakhir untuk hari ini, tuan-tuan puan, ayat yang boleh sekalian. Tapi ayat terakhir ni soalan tau. Bayangkan Allah tutup surah Al-Mutaffifin ini dengan soalan. Hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun? Bukankah tidak dibalas orang kafir itu kecuali menurut apa yang telah mereka kerjakan? Maksudnya, adakah berbaloi, adakah tepat azab yang Allah seksa kepada orang kafir sesuai tak dengan perbuatan mereka ketika di dunia? Jawapan dia ya kan? Tapi kita tidak menjawab. Sebab dalam ayat Quran ini, kalau inilah sebagai penutupnya, ayat bonda ya. Sebagai penutupnya, kalau dalam bahasa Arab begini, tiba-tiba ada soalan.
Memanglah selalunya kalau bahasa Arab bila orang tanya hal, kita akan jawab na'am ke la kan, ya ataupun tidak. Dalam bahasa Arabnya yes ke no ke. Tapi soalan ini dia tak perlu jawab sebab jawapan dia memang ya. Ini kalau dalam kaedah bahasa Arab kita panggil istifham ingkari nama dia. Istifham ingkari, iaitu kata tanya yang ingkar. Apa itu kata tanya ingkar? Maknanya dia bertanya, Allah Ta'ala tanya tetapi tak perlu jawapan. Sebab jawapan dia ada satu je. Na'am sahaja. Jawapan dia na'am sahaja. Yes, jawapan dia tak ada tidak. Kan bila kata adakah mereka kena tu setimpal dengan perbuatan mereka, memang ya jawapan dia. Tapi kalau kita tak jawab pun memang jawapan dia ya. Itu yang dipanggil istifham ingkari dia panggil. Ingkar. Tapi ingkar tak sama macam bahasa Melayu lah. Ingkari maknanya sesuatu yang tak payah jawapan. Jawapan dia terang lagi bersuluh. Okey, jadi itu sajalah untuk hari ini insya-Allah. Nanti kita akan sambung dia punya tafsiran pada kuliah yang akan datang. Ya. Boleh. Ya. Falyadhaku qalilan walyabku kathiran kan. Sebaik saya boleh jawab yang tu. Okey, falyabku qalilan maknanya Allah kata hendaklah mereka itu ketawa menangis falyabku qalilan kan? Ke falyabku kathiran? Falyadhaku qalilan. Hendaklah mereka itu ketawa sedikit tetapi menangis banyak. Itu orang beriman. Maknanya ketawa kita kena kurangkan tapi kena banyakkan menangis. Maknanya bila kita membaca Al-Quran ataupun kita solat, banyakkan menangis. Itu ciri-ciri orang beriman lah. Ciri orang beriman adalah sedikit ketawanya tetapi banyak menangis. Boleh? Itu je. Boleh nak tanya soalan? Sila. Turab dengan atin ya. Turab dia adalah tanah yang secara umum. Tanah secara umum. Tapi kalau tin tu dia adalah tanah liat. Dia adalah tanah liat. Memang kalau nak kuntu turaba tu kan. Turaba tu tanah secara umum. Kalau tin itu memang lebih fokus pada tanah liat lah. Wallahu alam. Setakat ni itulah yang saya faham. Ya. Okey, alhamdulillah. Tak ada yang tanya kiamat bila berlaku ya? Saya okey kalau dengan surah Falah, alhamdulillah tak masalah. Banyak masing-masing okey. Ada yang tanya soalan saya boleh jawab insya-Allah. Tapi kalau pelik sangat tu yang risau saya tu. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.